Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian syukur kita rafakkan kepada Allah yang telah merahmati kita mempelajari ilmu Allah, ma'rifatullah, ilmu yang akan membawa kekhusyukan di dalam solat. Apabila seorang mukmin khusyuk di dalam solatnya, Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita dengan kejayaan. Kejayaan bukan sahaja di dunia, malah di kubur, di akhirat, di syurga dan selama-lamanya. Jadi rukun Islam kedua melambangkan mercu tanda kejayaan. Kejayaan dalam segala aspek hidup kita. Apa sahaja yang kita lakukan dalam hidup kita, kunci kejayaannya bermula daripada solat. Dan kejayaan dalam solat itu tidak lain kerana kekhusyukan kita. Khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam solat itu. Khusyuk kita bukan sahaja daripada akal, tapi dari kalbu, rohani, sir, dalaman kita sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib memperingatkan diri kita seawal-awal pengajian kita adalah kenapa saya solat, matlamat utama saya solat. Saya dipanggil solat, saya dipanggil berkumpul untuk solat. Hanya adalah untuk kejayaanku, hidupku, kejayaan rumah tanggaku, kerjaku, kerjayaku, perniagaanku, pelajaranku, apa sahaja kejayaannya bermula daripada solat. Ini perlu kita ingatkan. Setiap kali kita dengar lafaz azan, kita ingatkan diri tanpa putus. Jadi dia menjadi motivasi untuk diri kita menunaikan solat dengan khusyuk agar kita dapat kejayaan. Kedua, tanam niat. Apakah niat hidup kita, apakah niat kita bersolat, apakah niat kita makan dan minum. Segala-galanya ditanam dengan niat 3T. Niat yang terindah, tertinggi, termulia, terbaik. Kita baru belajar di tingkatan yang bawah, jadi kita amalkan tu. Saya solat untuk mengingati Allah, saya qiyam untuk mengingati Allah, saya rukuk untuk mengingati Allah, saya sujud untuk mengingati Allah. Balik-balik diulang-ulang niat tu, bukannya lafaz, niat pun. Jadi kalau kita tidak melatih dari waktu ke waktu, dia tidak akan menjadi satu rutin. Jadi kita perlu latih, kita perlu ada mental preparation. Kerana kalau kita menanam niat ni setiap waktu, setiap gerak-geri, Allah akan melindung kita. Allah melindung dengan dua pihak, satu daripada malaikat, satu dari tentera-tentera Allah yang dinamakan junudullah. Walillahi junudus samawati wal ardi wallahu alimun hakim. Jadi Allah amat mengetahui. Kalau dah ada tentera dari para malaikat kerana niat itu, tentera-tentera Allah, apa yang kita nak takut tentang satu virus? Ya Allah, virus yang paling wajib kita takuti adalah syirik. Syirik yang merebak masuk ke dalam darah daging kita, amalan kita, kalbu kita, sehingga kita ditarik oleh virus-virus ni masuk ke dalam neraka. Virus yang sedang berlaku hanyalah sampai mati je. Kalau dia mati pun dia mati syahid, walaupun dia seorang Islam yang zalim, seorang Islam yang jauh dari agama, tapi dia mati kerana virus ni, dia dijamin syurga, tidak ada lagi soalan kubur, dia jamin mati syahid. Jadi jangan kita takut, risau, khawatir kerana virus ini. Sebab kalau kita khawatir, takut, asyik duduk bercakap pasal virus ni, dialah ilah kita. Itu yang kita takuti. Itu yang kita takuti. Jadi kita wajib mempertingkatkan ilmu la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah. Kalau kamu cakap banyak pasal makhluk yang kamu takuti, kamu wajib mengingatkan diri tentang ilah dan Allah dan la ilaha illallah. Jadi ketakutan kepada masih Allah tu ditenggelamkan. Tapi nampak mana-mana dengar pasal masih Allah, virus masih Allah, virus masih Allah. Tidak ada ketakutan kepada Allah, tidak ada
Tidak ada kekhawatiran tentang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini amat menakutkan. Tidak boleh berlaku di mana-mana tempat bercakap pasal makhluk dibesarkan, Allah diperkecilkan. Wallahi ini tidak bagus. Ini adalah satu penyakit syirik yang wajib kita singkirkan. Sebab syirik ini adalah virus yang paling berbahaya, membahayakan iman kita, akidah kita, amalan kita, ibadat kita, semuanya boleh hancur. Ini assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbal qulubi dawahiya wa afiyatil ajsadi shifaiya wa nural absari wilahiya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alaih. Dan juga kita peringatkan diri apabila kita membawa sejuta kalimat tauhid itu, satu ucapan boleh menggugurkan sejuta sayyiat, sejuta virus syirik boleh digugurkan. Kalau dah digugurkan virus syirik daripada diri kita, maka segala penyakit Allah akan lindung kita. Tapi fokus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dari hujung rambut ke hujung kaki dengan penuh fokus. 4 kali je Allah suruh kita baca selepas solat, 10 kali lepas subuh. Dan kalau kita mampu buat 25 kali ke 50 kali ke 100 kali, agar gugur segala syirik-syirik yang ada di dalam jasad badan kita sebelum kita bertemu Allah yang Maha Agung, Maha Suci, Maha Besar. Kita syukur kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Besar telah menjemput aku pergi solat, ya Allah. Seorang agung raja tak pernah nak jemput aku, ya Allah. Allah syukur, hamdan lillah, syukran lillah. Allah yang Maha Rabbul Alamin menjemput hamba ini datang solat, ya Allah. Allah syukur, alhamdulillah, syukran lillah. Ya Allah, saya bersyukur Engkau yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, Ar-Rahim menjemput aku datang solat, ya Allah. Allah yang Maha Kaya, Allahumma maliki yaumuddin menjemput aku, ya Allah. Kita boleh baca masa ditandas, kita boleh lafaz ditandas, tak perlu sebut. Dalam tandas dah mula, mental preparation tu dah mula. Sedia bertemu Allah Subhanahu Wa Taala sebelum solat, sejam sebelum solat, 2 jam sebelum solat, dah prepare. Kalau kita tidak buat mental preparation, kalbu kita tidak akan merasai khusyuk. Khusyuk itu bermula daripada akal fikiran kita sudah mentally prepare. Prepare nak bertemu Allah. Prepare, bersedia, bersiap sedia nak berjumpa Allah di dalam solat. Liqa Allah. Ini wajah tu wajihya. Jadi kalau kita tidak prepare mentally, kalbu kita tidak akan khusyuk. So mental preparation datang 1 jam sebelum solat, 2 jam sebelum solat, 3 jam sebelum solat, atau waktu yang kita berada sekarang dah habis, kita dah mentally prepare untuk solat kita yang akan datang. Kita prepare diri kita untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini wajah tu wajihya. Ya Allah, saya bersyukur, memujimu ya Allah, kerana Allah yang Maha Agung. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi menjemput saya. Subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la menjemput saya. Bersyukur, bertahmid, bersyukur kepada Allah menjadi persiapan untuk kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah yang ini kita telah bincang, dan kita perlu peringatkan di antara kita sentiasa agar hidup mental preparation ni dari waktu ke waktu, sehingga dia menjadi sebati. Kemudian tak perlu lagi kita nak prepare, benda tu dah jadi sebati, benda tu dah menjadi darah daging kita, benda tu sudah menjadi ingatan fikiran kita yang wajib diingatkan. Jadi kita hanya bertungkus lumus untuk 40 waktu secara ikhlas kepada Allah, secara yakin pertemuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara yakin, secara ikhlas, secara setia, secara kita patuh tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini amat penting. Alhamdulillah, hari ini adalah tajuk ilmu dan amalan, 7 perkara penting
yang wajib diisi untuk persediaan persiapan kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu dan amalannya. Apakah ilmu dan amalannya tentang 7 perkara penting pengisian dalam persediaan dan persiapan kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita nak memfokuskan kepada ilmu dan kepada amalannya. Jadi wajibnya kita petik daripada satu ayat tu, surah Al-Baqarah 165. Mari kita sama-sama baca dan renung dan perhati apa makna, apakah sebenarnya yang Allah ingin sampaikan, satu pesanan dan perintah daripada ayat ni untuk menjadi satu peringatan untuk kita sebelum kita solat. Sebelum kita solat, apa yang wajib kita lakukan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh baca sama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattahidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan ada di antara manusia yang mengambil persekutu-sekutu, andadan. Wa minan nasi man yattahidu andadan min dunillah, selain daripada Allah, di dalam solat mereka. Kalau dulu di zaman jahiliyah, mereka mengambil sekutu-sekutu, patung-patung, berhala-berhala di depan Kaabah, menjadi perantaraan di antara mereka dan Allah di depan Kaabah. Mereka mengambil perantaraan ni secara zahir, berhala-berhala ni. Dulu zahir, berhala-berhala tu zahir di hadapan mereka. Pada hari ini, berhala-berhala, patung-patung tu di dalam batin. Di antara Allah dengan mereka di dalam batin. Cuba kita perhati terjemah tu ya. Dan di antara mereka, di antara manusia, ada orang yang mengambil. Di situ Allah mengkhabarkan wayattahidu, yang mengambil. Apa setelah mereka mengambil, mereka patung-patung berhala ni, apa yang mereka buat? Memuji, memuja, mengingati, memuji, memuji segala benda-benda yang hadir di hadapan Allah dengan mereka. Mereka memuji. Apa ayat tu? Terjemah tu. Terjemah. Walaupun demikian, ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya. Nah, tengok, mereka mencintai. Yang dimaksudkan zahir itu patung. Yang sekarang ni dimaksudkan apa yang ada di dalam diri mereka tu. Mereka memuja. Apabila dia memuja, dia memuji patung-patung dalam diri mereka tu, berhala-berhala hidup manusia tu yang datang ke dalam solat mereka semasa solat di hadapan Allah, yang datang itu yang Allah tidak mahu. Masa dulu mereka menyembah di hadapan Kaabah, di hadapan zahir. Yang ini masa mereka di hadapan Kaabah, sekarang ni di hadapan Kaabah datang berhala, manusia, majikan, duit, harta, kereta, dunia, semua datang dalam kalbu mereka. Di antara mereka dengan Allah, mereka memuji, memuja, mencintai, mengingati banyak benda tu dalam solat tu yang mereka mengingati. Akhirnya mereka sebenarnya bila ada terkumpulnya 5 perkara ni, mengenal berhala-berhala tu, mengenal apa yang datang dalam solat tu, mengenal, habis tu dia orang memuji, tahu, mahu tak mahu, memuja, memuji, mengingati, menjadi penyembahan.
Pada Allah, ini yang dinamakan andadan. Andadan sebenarnya bukan sesuatu yang berhala sahaja, tetapi sesuatu yang menarik perhatian. Andadan yang menjadi perhatian, yang menarik perhatian, khusyuk kepada duit, khusyuk kepada harta, khusyuk kepada manusia yang memberi kita kerja, memberi kita rezeki, yang memberi kita gaji, memberi kita duit. Andadan mereka memuji, memuja, yuhibbunahum, sehingga mereka mencintai patung-patung, berhala-berhala dalam diri mereka tu. Ini yang sangat bahaya. Ini yang sangat bahaya, sebab mereka tidak ada khusyuk kepada Allah, tidak mengenal Allah, tidak sebenarnya memuji Allah, tidak memuja Allah, tidak mengenal Allah, tidak mengingati Allah, tidak mencintai Allah. Maka segala perhatian mereka, khusyuk mereka, ingatan mereka, pujaan mereka, pujian mereka jatuh kepada andadan. Perkataan ini wajib kita tahu. Andadan bukan sekutu-sekutu Allah yang patung. Patung ni sekutu-sekutu yang boleh dihancurkan jadi debu. Tapi manusia tu dia ada hayat. Manusia tu ada kuasa, dia ada duit, dia ada harta, dia ada virus, dia ada penyakit, dia boleh menyakiti, dia ada laran, dia ada nafaan. Ketakutan itu yang dinamakan andadan. Wajib kita kenal. Sambung. Memuja, mencintai, memuja, memuji. Dan mentaatinya. Setelah mereka mengenal, mereka memuji, memuja, mengingati. Andadan ini lebih dari mengingati Allah. Allah tidak diingati, sedikit pun tidak diingati, sedikit pun tidak tertarik kepada Allah, tapi tertarik kepada makhluk masih Allah, kepada alihatan. Mereka tertarik, perasaan mereka tertarik kepada alihatan, ingatan mereka tertarik kepada masih Allah, fikiran mereka terikat kepada majikan, kepada duit, kepada kerajaan, kepada menteri, terikat. Ini sampai mentaati. Tidak mau mendengar kata-kata Quran, tidak mau mengagungkan kalimah-kalimah Al-Quran, tidak mau mensanjung kalimah-kalimah Allah, tidak mau sayang kepada kalimah Allah, tidak mau mencintai, rindu kepada bacaan Allah, kalimah Allah, kalam Allah. Tak mau. Dia lebih suka kata-kata syaitan, kata-kata iblis, kata-kata nafs dalam kalbu. Ini bahaya. Inilah andadan yang wajib kita kenal, yang wajib kita pelihara iman kita, khusyuk kita. Jangan dicabut, jangan dirampas oleh andadan ini sehingga kita jatuh mencintai mereka. Allah sebut yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai andadan ini. Mereka ini yang tidak khusyuk di dalam solat, mereka mencintai andadan. Yuhibbunahum ka hubbillah, seperti mana Allah yang wajib dicintai. Allah yang wajib dicintai, tapi mereka mencintai segala sekutu-sekutu Allah, pesaing-pesaing Allah. Kenapa Allah panggil pesaing? Sebab siapa yang bersaing ni, kita pergi solat untuk Allah, saingan datang, tidak, Allah tidak. Kami lebih besar, kami lebih mulia, kami lebih wajib dipuja, kami lebih wajib dipuji, kami lebih wajib ditaati, kami wajib diingati. Mereka datang dalam kalbu di antara kita dengan Allah. Mereka datang dalam ingatan, mereka datang dalam fikiran. Ini yang sangat bahaya. Ini yang andadan wajib kita kenal. Dan kalau kita tidak buat persiapan sebelum kita datang ke solat, hancur solat kita. Solat kita tidak berguna, rugi kita solat. Di dunia boleh tahu dah solat kita ni tertolak atau tidak. Nanti di akhirat jangan lagi tertipu menunggu Allah nak ganti dia punya solat. Takkan ada peluang. Solat wajib sudah habis, dah habis. Tidak akan lagi dapat kita peluang seperti ini.
dunia dan akhirat. Jadi tumpuhkan khusyuknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada anda. Dan sambung, sebagaimana mereka mencintai Allah, dan orang-orang yang beriman itu lebih cinta taat kepada Allah. Di sini Allah memuji, Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf orang-orang beriman, wallazina amanu asyudda hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu sangat-sangat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak sampai ke tahap sangat-sangat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dengan cinta itu segala fikiran kita, ingatan kita, daya tarikan kita tertumpu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak yang kepada yang lain. Jadi kalau kita tidak melatih, tidak mentarbiah, tidak kita mendidik, mengasuh kalbu kita, jiwa kita, rohani kita ke arah khusyuk, kita tidak akan dapat. Mulai dari sekarang, dari saat ini, kita dah tak ada masa, kita telah dihalang jangan lagi pergi ke masjid. Satu kuman punya pasal, tak boleh berkumpul. Wallahu alam apa akan berlaku akhir zaman kalau ini berpanjangan. Ya Allah, kalau Nabi hanya melihat adanya awan gelap, Nabi terus pergi, wasta'inu bis-sabri was-salati innallaha la kabiratun illa 'alal khashiyin. Nampak saja ada hujan lebat nak turun, Nabi terus pergi menangis depan Allah, jangan turunkan bala. Begitu Nabi khawatir, sangat-sangat khawatir. Dan waktu itulah kita dapat khusyuk. Sepatutnya waktu inilah kita menambahkan khusyuk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba baca daripada awal terjemah dia, semua ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun demikian, ada juga di antara manusia yang mengambil selain daripada Allah untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya, memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta taat kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman syirik itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya, nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu. Allah tidak menolak mereka tidak mencintai Allah. Allah berfirman, mereka itu mencintai pesaing-pesaingku. Andadan yang datang dalam solat tu, mereka mencintai. Orang Islam ni mencintai pesaing-pesaingku yang hadir, masih Allah yang hadir dalam diri mereka. Mereka mencintai mereka seperti mencintai aku. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai pesaing-pesaingku di dalam solat, dalam diri mereka seperti mencintai Allah. Jadi ini adalah yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin mensedarkan kita orang Islam. Kamu ni mencintai Allah, ya, tapi kamu juga mencintai, banyak sangat kamu mencintai andadan yang datang dalam antara aku dengan kamu di dalam solat. Dan Allah memperingatkan kita, ini satu kezaliman, walhal aku yang beri segala-galanya untuk kamu, aku yang salurkan sifatku Rahmanur Rahim, Razik, Hayyun, Qayyum, semuanya untuk kamu, tapi kamu melakukan kezaliman. Kamu mentaati mereka, kamu mendengar kata-kata mereka, kamu memuja mereka, kamu memandang mereka, kamu melihat mereka, kamu tertarik kepada mereka kerana kamu tak ada syahadah. Kamu tidak ada fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah peringatkan kita daripada ayat ni. Jadi kita wajib tahu itu adalah kezaliman.
Jadi apa yang perlu kita buat, nafi dan isbat. Apa pun datang, nafi dan isbat. Nafi, isbat. Sebenarnya isbat tu wajib dah hidup dalam diri kita. Penafian tu sudah hidup sebelum kita datang solat. Dan penafian tu sudah hidup sebelum kita solat. Ya Allah, Allah, aku telah haramkan akalku, fikiranku, ingatanku. Tidak mau ingat satu saat sebelum solat ni. Bukan 1 minit, 1 jam, 10 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. 1 saat, ya Allah. Haram, aku telah haramkan akalku, fikiranku, ingatanku, perasaanku untuk terikat kepada 1 saat sebelum aku solat. Kalau kita tidak mengisytihar perang, kalau kita tidak menutupi, kalau kita tidak buat sesuatu dengan ikhtiar kita, Allah tidak akan bantu. Setelah kita kata Allah, saya telah buat sebaik yang boleh ya Allah, untuk tidak mau ingat 1 saat sebelum solat ni. Tak mau ya Allah, saya tak mau ingat, saya tak mau fikir, saya tidak mau tertarik dengan apa pun. Kerana kalau kita ingat 1 saat, syaitan akan bawa kita ingat 1 minit. Tak ada apa, dia bawa kita ingat 1 jam. Tak ada apa sedikit. 1 hari ada berlaku sesuatu yang sangat menyakiti hati kita, menarik perhatian kita. Habis solat kita, habis, tidak khusyuk lagi. Dan kalau kita tidak set, saya tak mau ingat apa pun 1 saat lepas solat ni, apa nak berlaku. Saya nak makan ke, saya nak minum ke, saya nak pergi kerja ke, saya tak mau ingat. Sebab saya tak tentu saya boleh hidup atau mati. Saya tidak tentu, saya tidak yakin saya boleh hidup ke atau mati lepas ni. Biar solat ni aku betul-betul hanya ada 3 minit, 4 minit, 2 minit. Saya sempurnakan sebetul-betul, sebenar-benar, agar saya dapat taati, agar andadan tidak akan masuk di dalam kalbuku, di dalam ingatanku, dalam fikiranku. Jadi ini penting, ayat ni sangat penting. Kita kena kenal andadan, yuhibbunahum kahubbillah. Pesaing-pesaing ini kita cintai, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dan ini adalah kezaliman. Dalam ayat ni 3 perkara yang kita wajib ingat. Andadan yang kita taati, andadan yang kita ingati, andadan yang merampas segala perasaan kita, ingatan kita, perhatian kita yang dirampas, agar kita mencintai mereka lebih dari mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjadi saing kepada pencintaan Allah. Itu sebab Allah sebut yuhibbunahum kahubbillah. Mereka itu dicintai, mereka itu dicintai oleh muslim ini yang tidak khusyuk. Mereka mencintai kepada andadan ini seperti mana mereka mencintai Allah. Allah sebut mereka tu mencintai semua yang datang dalam diri mereka. Mereka mencintai. Itu sebab dalam solat kepada Allah mereka ditarik, mereka datang, sebab kerana ada cintanya. Jadi ada lagi cinta tu kepada andadan itu, dan cinta itu bersaing kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mau ni. Ini kezaliman. Sebab kezaliman ni seksa yang sangat pedih, sehingga setiap solat itu ditolak. Satu pun Allah tak mau terima, kerana adanya andadan di dalam solat ni. Itu sebab minggu lepas kita telah kupas bahawa betapa pentingnya mahabbah, cinta, mengenal cinta tu. Kenapa saya wajib mencintai Allah? Kenapa wajib saya mencintai Allah Subhanahu wa taala? Kalau tak ada tu, solat kita tidak akan kita dapat khusyuk. Tidak akan kita dapat 7 pengisian yang sangat penting ni. Jadi macam mana kita nak amalkannya? Cinta di dalam qiyam, cinta di dalam rukuk, cinta di dalam sujud. Macam mana kita nak tahu sebenarnya solat ini adalah cinta kepada Allah, adalah cinta Allah kepada kita. Allah panggil kita 5 kali sehari untuk bertemu Allah. Tidak ada satu raja nak panggil kita, tidak ada satu sultan ingin bertemu dengan kita, pandang muka kita pun tak nak. Tak ada satu menteri, perdana menteri nak panggil kita, datang jumpa aku 5 kali sehari. Berapa lama kau nak jumpa, kau boleh jumpa.
Tapi itu pun dihadkan. Bukan Allah panggil kita solat 20 rakaat. Bukan Allah panggil solat zuhur 40 rakaat, solat asar 40 rakaat, solat maghrib 30 rakaat, solat isya 4 rakaat, 40 rakaat. 4 rakaat saja, 3 rakaat saja, 2 rakaat saja. Itulah Allah nak tunjukkan cinta Allah kepada kita. Kalau kita tidak sambut cinta itu dengan sebenar-benar cinta, Allah, kita rugi di dunia ni. Solat kita tidak ada nilai. Jadi kita kena tahu intipati utama adalah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kupas pada hari ini dengan ayat ni, insya-Allah. Sebab dalam keadaan al-ahwal seperti ini, kita ringkaskan majlis kita. InsyaAllah bila ada peluang, kalau Allah bukakan, kita akan bukakan majlis ini. Perintah kerajaan wajib kita ikuti untuk keselamatan awam dan yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat majlis ini, Allah hapuskan segala kederitaan, Allah hapuskan segala kesusahan dari umat Islam, umat mukmin. Allah jadikan kita pembawa cahaya nur kepada umat Nabi. Allah jadikan kita pembawa syahadah kepada umat Nabi. Allah jadikan kita nur ala nur agar umat Nabi selamat daripada bahaya. Pertama sekali bahaya virusnya syirik sebelum virusnya yang lain-lain. Kalau virusnya syirik, kita mati, Allah tidak akan terima apapun amalan kita, ibadat kita. Allah dah sebut berkali-kali dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan ampunkan sekali-kali dosa-dosa syirik, tapi dosa selain daripada itu semuanya akan aku ampunkan. Manusia sekarang hari ini takut pasal virus ni, duduk sebut banyak-banyak kali, ada je virus ni. Ya Allah, itulah yang mereka takuti. Padahal wajib sebut ilah, tapi benci. Manusia ni benci nak dengar pasal la ilaha illallah, nak baca hadis la ilaha illallah, nak baca ilmu la ilaha illallah, nak muzakarah. Ya Allah, mereka dibencikan. Mana ada cinta? Kalau tak ada cinta kepada ilah Allah tu, tak ada wujud cinta hakiki. Kalau kita cinta kepada ilah, kenapa tak nak sebut la ilaha illallah banyak-banyak? Kenapa tak nak ingat apa yang kita cinta? Selalu kita ingat. Itu adalah tanda awal cinta kepada ilah Allah. Selalu sebut la ilaha illallah, la ilaha. Ini bukan ilah aku, bukan dengan mulut, tapi dengan akal, dengan fikiran. Apapun pandang, bukan ilah aku. Apa je datang ganggu kita pada saat ni, di setiap waktu, virus. Itulah menjadi sebutan yang paling afdal. Hari ini afdalul zikri adalah virus, bukannya la ilaha illallah. Kita menipu. Wallahi, kalau kita benar takut pada Allah, ingat pada Allah, la ilaha illallah, dengar virus la ilaha illallah, Allah akan hapuskan virus ni. Wallahi, kita tidak takut pada Allah, kita tidak pegang kepada la ilaha illallah. Ya Allah, manusia ni jahil, zalim, takut kepada virus. Mana iman kita ni? Kalau orang sebut virus, la ilaha illallah, virus tu akan hancur, virus tu akan tenggelam, virus tu takkan hidup. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimah, satu kalimah boleh menghancurkan 7 petala langit dan bumi. Kalimah agung yang berat, yang boleh mendebukan segala 7 petala langit dan bumi, dianggap rendah. Ya Allah, tak ada orang nak menyahut kita membawa 5,000 la ilaha illallah. Tak ada orang nak menyahut, padahal inilah penawarnya yang paling terhebat. Tak ada. Mana rumah-rumah sebut virus, takut pada virus. Ya Allah, zalim sungguh kita ni, syirik sungguh kita ni. Tak faham lagi apa yang Allah nak sampaikan. Beratnya kalimah ni, hebatnya kalimah ni, sungguh agungnya kalimah ni.
Sungguh tingginya kalimah ni, sungguh mukjizatnya kalimah ni, sungguh ajaibnya kalimah ni. Tak kenal lagi. Hasil sebut ilah mereka je, virus. Mana-mana la ilaha illallah, ilah yang paling agung, mukjizatnya sangat tinggi. Ada satu virus boleh lawan ilah Allah. Begitu lemah iman. Mukmin kata ada iman. Allah. Lawan orang kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lawan. Tewaskan. La ilaha illallah. Allah. Lemah. Tidak heran Nabi sebut, pagi-pagi kamu mukmin, petang kamu kafir. Pagi kamu mukmin, kamu beriman, tapi kamu dah kafir. Petang kamu beriman, pagi kamu dah kafir. Dah kafir. Tak kenal apa yang Nabi sedang maksudkan tentang la ilaha illallah. Apakah Allah tidak ada kuasa? Apakah Allah tidak ada penawar? Apakah Allah tidak ada ubat? Apakah Allah tidak ada solusi? Apakah Allah tidak ada kuasa? Apa Allah tidak ada maha berkuasa atas segala sesuatu? Zalim sungguh, kegelapan sungguh di dunia ni. Di madrasah ini pun cakap aja pasal virus. Itulah ilah kamu. Apakah pengajian kita selama ini? La ilaha illallah menjadi afdalul zikri. La ilaha illallah menguasai akal fikiran kamu. La ilaha illallah menguasai kalbu kamu. La ilaha illallah menguasai hidup kamu dan mati kamu, segala-galanya. Salim sungguh kita ni. Semoga Allah lindung iman kita. Semoga Allah perkokohkan iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kita bahawa tiada kuasa yang boleh tandingi kuasa la ilaha illallah. Allah menurunkan kalimahnya kun fayakun, satu saat dipecahkan 1 juta. Tidak putus kalimah la ilaha illallah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ada talian kepada la ilaha illallah, orang yang tidak putus ingatannya kepada la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia syahid. Setiap saat dia sebut la ilaha illallah, dia syahid. Orang yang mati syahid sekali dia mati syahid, tapi orang yang menyaksi la ilaha illallah dari Allah Subhanahu wa taala, dia mati syahid setiap saat. Allahu akbar. Kerana ini kalimah syahadah, tuntutannya kepada syahadah, kembalinya kepada syahadah, tingkatannya syahadah, pegangannya syahadah, ikatannya syahadah, taliannya syahadah. Tak ada lain. Dia mati syahid. Tapi kalimah inilah yang diperkecilkan. Kalimah inilah yang tidak ditakuti, tidak dipegang. Virus, satu kuman yang tidak boleh dilihat dengan mata kecuali telah dibesarkan 2.500 kali ganda, baru dapat lihat sebutir beras saiznya. Mana pergi iman kita? Mana pergi ikrar kita kepada Allah? Mana pergi kita syahadah haulallah, quwwatullah, qudratullah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyul azim.
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia mempunyai kuasa di atas segala sesuatu. Virus itu syai'un. Allah kata, aku mempunyai kuasa lebih daripada apapun. Mana iman? Mana syahadat? Allah. Iman kita begini lemah, setelah dapat ilmu lagi lemah sebab pengisian tak ada, amalan tak ada. Tak cukup. InsyaAllah Allah merahmati kita dengan iman yang kukuh. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina yazdadu imanan ma'a imanihim. Semoga Allah turunkan ketenangan. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina, surah Al-Fatah ayat 4. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Iman ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di atas kalbu orang mukmin dan menambahkan iman ke atas iman. Iman ke atas iman. Kerana ada inna fatahna laka fatahan mubina. Kerana ada pembukaan. Pembukaan tu apa? Pembukaan syahadah. Inna fatahna laka fatahan mubina. Inna fatahna laka fatahan mubina. Mohon pada Allah, inna fatahna laka fatahan mubina. Bukakan ya Allah dalam solat syahadah ni, bukakan ya Allah, bukakan ya Allah. Asyik sama je, tak ada pembukaan. Inna fatahna laka fatahan mubina. Inna fatahna laka fatahan mubina. Inna fatahna laka fatahan mubina. Bila ada pembukaan, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina. Tolong bacakan tu. Wallazi anzala sakinata mu'minina liyazdadu. Tengok, bila kita ada inna fatahna laka fatahan mubina, dia akan turunkan ketenangan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Dia akan turunkan ketenangan. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Akan dinaikkan, akan ditingkatkan iman mereka dari darjat demi darjat. Tak cukup itu, aku ada tentera-tentera yang boleh datang membantu kamu, menolong kamu, melindung kamu, membantu kamu, tolong kamu, pelihara kamu. Aku ada tentera. Walillahi junudus samawati wal ardi. Allah tahu segala-galanya apa sedang berlaku. Dalam hati kamu Allah tahu. Kamu takut pada aku atau kamu takut pada virus. Aku tahu, Hakimah, aku hakim. Kenapa tidak turun ketenangan tu? Kenapa iman kamu tidak naik? Kenapa iman kamu tidak naik? Sebab tidak ada inna fatahna laka fatahan mubina. Tak ada. Tak ada. Inna fatahna laka fatahan mubina. Sesungguhnya telah aku bukakan pembukaan syahadat. Tak ada. Sebab tak ada tu kamu tidak rasa tenang. Kamu khawatir, kamu takut. Kamu pengecut. Ditakutkan oleh iblis dan syaitan dengan satu virus. Dan iman kamu tidak naik sebab tidak turun. Anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dan aku tidak hantar tentera kepada kamu. Kamu tidak merasai tentera yang sedang mengelilingi kamu. Kamu tidak rasa tentera-tentera yang sedang turun. Kamu tidak rasa. Bukan Allah suruh lihat, rasa. Liyazdadu imanan ma'a imanin. Diangkat iman kamu, darjat iman kamu dinaikkan, ditingkatkan. Allah jamin. Tapi janji inna fatahna laka fatahan mubina. Kamu tidak mau memohon. Kamu tidak mau memohon.
pembukaan di dalam solat. Inna fatahna laka fatahan mubina. Inna fatahna, sesungguhnya telah kami buka fatahan mubina, pembukaan yang jelas, nyata, terang. Berjaya kamu. Hayya 'alal falah. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sebab tak ada pembukaan. Sebab kita tidak minta pembukaan. Kenapa tidak mau minta pembukaan? Sebab banyak pesaing-pesaing telah datang di antara kita dengan Allah, nak menghancurkan salat kita, nak menghancurkan ikatan kita kepada Allah, nak putuskan talian kita kepada Allah. Sebab kita tidak prepare. Nah, sebelum solat ni tak prepare. Mentally tak prepare. Kalbu tak boleh prepare. Kalbu dia mengikut arahan pilot. Mental preparation tak ada. Jadi mohon pembukaan sebelum solat lagi. You tidak akan dapat dalam solat pembukaan kalau sebelum solat itu preparation dah tak ada. Wajib kita hadirkan. Jadi insya-Allah cukup untuk kali ini pembukaan tentang betapa agungnya kalimah la ilaha illallah, betapa besarnya pertolongan Allah, betapa Allah berkuasa setinggi-tinggi kuasa Allah yang maha ajaib, maha besar, di atas segala kuasa-kuasa kecil yang ditakutkan. Satu dunia menggegar, satu dunia menggeletar, satu dunia takut oleh kerana satu virus. Allah yang maha agung, maha besar tidak ditakuti. Kerana mereka kenal apa virus ni. Banyak ilmu tentang virus ni. Banyak nak kenal dah ambil tahu. Nak sebut pun nama virus tu saya malulah depan Allah. Saya sangat malu. Banyak ilmu tentang virus ni. Tapi tanya ilmu pasal Allah, Allahu Akbar. Dalam masa berapa minggu ni, berapa banyak ilmu telah kita tahu pasal virus. Satu dunia. Tapi satu dunia la ilaha illallah setakat mana dah sampai, setakat mana yang kita tahu. Allah, begini lemahnya iman umat Islam, iman orang mukmin. Saya tidak peduli pasal iman orang Islam, orang mukmin. Semoga Allah mengampunkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ampunkan umat Nabi kerana mensyirikkan-Mu ya Allah. Allah, terimalah syahadah kami sekecil-kecil, dhaif amalan kami untuk keselamatan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berilah kebaikan syifa sebelum Ramadan ya Allah. Kumpulkanlah kami untuk Ramadan ya Allah. Ramadan yang mulia ya Allah, yang membawa banyak-banyak turunnya rahmat dan ilmu darimu ya Allah. Allah, hapuskan dari Malaysia ya Allah dengan rahmat 1.500 juta la ilaha illallah dari kami ya Allah. Daripada kempen 1.5 bilion la ilaha illallah ni ya Allah, kurangkan Allah, sembuhkan dan hapuskan sekaligus ya Allah ya Rabbal Alamin. Kesianilah umat Nabi ya Allah. Allah, kami tidak mampu buat untuk seluruh dunia ya Allah. Kami mahu inginkan seluruh dunia dirahmati daripada wabak penyakit ini ya Allah. Sekurang-kurangnya Engkau selamatkan kami ya Allah, orang mukmin, orang Islam di Malaysia ini ya Allah. Amin amin. Sallallahu alaihi wasallam. Sabi ajmain. Alhamdulillah. Berapa negeri yang hadir? Mana-mana? Cuba sebut. Kami Ustaz Suhaimi, Puan Sultan, Ustaz Solihin, Syahid,
dan Sabah. Dong masih dengar lagi? Sebenarnya Aulia Allah menyampaikan bahawa 40 hari sebelum wabak penyakit ini keluar merebak, China telah mengumumkan dia nak hancurkan Amerika, Eropah dan dunia ini kerana mereka kuat dengan tentera, duit, ekonomi, emas. Memang China sangat kuat. Jadi kesombongan mereka telah menggegarkan arasy Allah. Arasy Allah telah menggegar kerana malaikat tidak tahan dengan kata-kata sombong dari manusia kafir, jahil, zalim. Maka pada saat itu malaikat bergegar kerana kesombongan manusia. Maka mereka telah panggil Cina sebagai Fir'aunnya di zaman ini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala, mereka telah merancang, wa makaru makarullah wallahu khairul makirin, bahawa dengan nak menjatuhkan perancangan itu mereka telah merancang fasa kedua. Ini saya dapat tahu dari luaran, bukan dari para aulia Allah. Kerana kesombongan itu arasy Allah bergegar. Kerana kesombongan itu arasy Allah bergegar. Dan virus yang mereka cipta untuk menghancurkan tentera Amerika yang berkumpul bulan November, iaitu International Military Day Conference ke pertemuan di China. Amerika menghantar 90 askar dia. Diorang nak masukkan virus. Amerika membawa sesuatu, diorang pun ada sesuatu. Dari makbal telah bocor. Maka orang-orang pertama yang kena adalah Cina, dan dia merebak sampai menghancurkan mereka. Jadi ini adalah daripada muslihat tangan mereka sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi perancangan mereka makan diri mereka balik, sebab Allah pun ada rancang. Mereka nak hancurkan umat manusia. Jadi rancangan mereka tidak berlaku kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi merahmati umat Nabi, walaupun mereka kafir, walaupun mereka munafik, walaupun mereka zalim. Rahmat Allah tidak akan putus. Rahmat Allah sentiasa ada. Ya. Bala musibah ni sebenarnya datang daripada tangan-tangan manusia sendiri, daripada rancangan buruk manusia sendiri, ya. Allah Maha baik, Maha Rahman. Itu sebab kita kena kenal bismillah, Allah ni Maha Rahman, Maha Rahim kepada orang mukmin, Maha pengasihani, penyayang kepada orang mukmin kerana menerima ilmu la ilaha illallah, ilmu syahadah. Allah tidak memberi sifat rahimnya kepada mana-mana muslim, walaupun dia abid. Allah hanya beri kepada orang mukmin yang beriman kepada ilmu la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah, dan juga kepada syahadah. Jadi Allah tu Maha Rahim kepada orang mukmin, Rahman kepada yang bukan Islam dan Islam. Dalam sifat Rahman Allah tidak mahu melakukan semua ini. Ini semua adalah kata-kata dusta kepada Allah. Allah mengazab, Allah ini. Memang Allah ada sebut azab itu datang kepada apa yang telah ditentukan. Di zaman Nabi tidak ada wabak yang macam seperti ini kerana Allah tak mau turunkan kerana adanya rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman ni kerana manusia sendiri yang melakukannya, Allah turunkan. Jadi tidak ada lain kita mampu selamatkan Malaysia ni dengan usaha kumpulkan 2,500 ke 5,000 orang ke 10,000 orang daftar. Seorang bawa 5,000 la ilaha illallah satu hari, 5,000 sahaja kita boleh capai 1.5 bilion, 1,500 juta la ilaha illallah dalam masa tempoh 1 bulan sebelum Ramadan, agar Ramadan kita lancar. Allah sembuhkan ramai orang. Allah hapuskan wabak ni daripada Malaysia, sekurang-kurangnya dari Malaysia. Atau Allah Subhanahu wa taala lindung habis. Tak ada lagi lepas ni, tak ada lagi kes lepas Ramadan. Jadi kita boleh jemaah tarawih sama-sama, kita boleh berkumpul, kita boleh berhari raya bersama-sama. Tu je.
Untuk dunia kita tak mampu buat, sebab kita perlukan seluruh dunia mengambil bahagian. Kita boleh tolong seluruh umat Nabi, seluruh dunia kita boleh bantu. Allah memang mahu kita menjadi pelopor, menjadi penganjur untuk program La ilaha illallah ni. Begitu hebatnya La ilaha illallah. Inilah waktu kita nak menyebarkan kuasa La ilaha illallah, agungnya La ilaha illallah, penawar besarnya La ilaha illallah. Subhanallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Inilah waktunya kita nak agungkan La ilaha illallah, kita nak besarkan La ilaha illallah. Semua nak doa, semua nak doa je. Semua macam-macam hadis tentang doa istighfar. Halo, kalau kita ada najis, baju cantik tapi ada najis, pergi solat tak Allah terima. Najis tu syirik. La ilaha illallah mampu hapuskan dan gugurkan syirik. Gugurkan dulu syirik, habis tu doa. Itu sebab Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika. Dengan istighfar itu aku akan turunkan rahmat, dengan itu aku akan lindungi daripada azab, dari azab derita. Ya. Jadi insya-Allah kita usaha apa yang kita mampu buat. La ilaha illallah. Istighfar banyak-banyak. Segala penderitaan Allah akan ringankan, Allah akan hapuskan dengan istighfar. Istighfar sangat besar. Astaghfiru wa atubu ilaik wastaghfiru wa atubu ilaik. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Istighfar, ampun maaf dengan meminta taubat. Yang paling hebat dalam bulan Rejab ini, Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya wa anta arhamar rahimin. Wa anta arhamar rahimin. Istighfar yang paling bagus di bulan Rejab. Kalau yang tidak dapat lagi sanad istighfar Rajab, ambil dan amalkan, sangat besar. Membaca satu kali di dalam bulan Rajab, istighfar Rajab, seperti membaca 1,000,000 kali istighfar yang lain-lain. Siapa tak mampu baca 1,000,000 kali istighfar, baca sekali dalam bulan Rajab. Baca tiap-tiap hari dalam bulan Rajab. Sekalipun mesti kita amalkan istighfar Rajab. Raja segala istighfar. Raja segala istighfar. Istighfar ni sangat penting. Sebab tanpa istighfar Allah tidak akan terima doa. Istighfar awal dulu. Istighfar awal dulu. Ya, istighfar bukan untuk kita saja, untuk umat Nabi segala je. Kerana rahmat tu Allah akan bagi, Allah pasti akan kabul daripada kita. Jadi jangan takut apapun. Jangan takut apapun. Kita orang mukmin, Allah telah memberi ketenangan yang tidak putus dengan syahadah, dengan la ilaha illallah. Jadi teruskan dengan amalan la ilaha illallah, amalan syahadah. Jangan putuskan. 5,000 la ilaha illallah boleh habis 2-3 jam kalau sentiasa kita di dalam nafi dan isbat. Fokus. Kita ada 2 minggu masa perintah berkurung ni agar kita dapat mengamalkan dengan penuh khusyuk. Tolong, kalau siapa nak buat kalimat nafi isbat dengan khusyuk, fokus di antara 2 biji mata sini. Kami telah bukakan fokus tentang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah minggu lepas, 2 minggu lepas, setelah orang amal menangis 1,000,000 kalimat tauhid itu, menangis, keluar air mata, menangis, menggeletar tubuh kerana mengamalkan itu daripada hujung rambut ke hujung kaki. Mengamalkan 4 kali saja atau 10 kali dah boleh merasai la ilaha illallah. Tolong fokus di antara ni. Kalau susah nak dapat fokus la ilaha illallah dalam kalbu. Makna kalau la ilaha illallah ku tidak sentuh kalbuku, tidak naik ke sisi Allah.
La ilaha illallah. Nak buat masyrik maghrib nanti dulu. Ilmu kita tidak cukup. La ilaha illallah. Antara bahu kiri ke bahu kanan, ilmu kita tidak cukup. Sanad perintah pun belum ada. Tapi kalbu ni wajib. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 5,000 lakukan. Jadi satu bulan 150,000 lakukan dengan kalbu ni, di dalam kalbu ni 150,000. 5,000 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cukup Allah akan pelihara kita. Cukup Allah akan lindung kita. La ilaha illallah ni sangat berat. Lebih berat dari 7 petala langit dan bumi. Lebih berat. Bermakna berat macam mana virus tak boleh tandingi dengan berat ni. Rahmatnya sangat besar. 1,000,000 la ilaha illallah. Sekali saja Nabi sebut. Sekali baca 1,000,000 hasanat pahalanya. Nak contoh, kalau ada bank, ada satu bank bagi kita cek. Bank yang bagi kita cek 1,000,000 punya cek. Yang tulis cek ni adalah pengurusi, Perdana Menteri, orang kaya sekali. Tapi dia bagi kita 1,000,000 nilai cek. Dalam bank tak ada duit. Tak laku. Tak laku. Mana kalau la ilaha illallah, tidak ada makrifatnya, tidak ada syahadanya, tidak laku di sisi Allah. Tapi kalau ada makrifat syahadanya, satu la ilaha illallah, laku di sisi Allah. Kita telah buktikan dari majlis-majlis yang lepas. Baca sekali je la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang dah menangis, menggeletar, tubuh badan menggeletar, kalbu menggeletar. Wajilatu qulubuhum. Ada 7 petanda daripada ayat tu. Kita kena tahu. Jadi insya-Allah kita harap dengan 1,500 juta la ilaha illallah ni, Allah akan syifakan, Allah akan lindung, Allah akan pelihara umat Islam di seluruh Malaysia. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi